بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Terima kasih ada jawatan kuasa Masjid Ahmadi yang menganjurkan majlis pada malam ini. Seterusnya yang dikasihi, yang dimuliakan hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, moga-moga kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala apa yang kita buat itu adalah perkara yang berada pada landasan kebaikan dan diberikan kekuatan kepada kita untuk mengelakkan diri daripada sebarang kemungkaran, kemaksiatan, penderhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi alangkah baiknya kita mulakan perkongsian kita pada malam ini dengan berselawat kepada Nabi seperti mana yang dijanjikan oleh Nabi, sesiapa yang berselawat kepadanya 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang akan mendapat jaminan syafaat baginda pada hari kiamat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tinggi-tinggi syukur pada Allah dapat kita dipertemukan walaupun secara maya, tapi insya-Allah matlamat dan tujuannya jelas. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita lanjutkan perkongsian kita daripada Masjid Ahmadi dalam penafsiran surah Baqarah. Kita masih lagi berada di awal-awal surah Baqarah. Insya-Allah pada malam ini kesempatan yang ada saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan surah Al-Baqarah ayat 35 hingga 39. Sudah dikongsikan sebelum kita berhenti PKPB ini, tapi saya ulang sedikit dan saya akan terus sampai ke ayat 39 insya-Allah. Tuan-tuan yang ada mushaf di tangan masing-masing boleh terus tengok ayatnya, terjemahannya, boleh sama-sama kita melihat dan meneliti maksud firman Allah SWT. Ayat yang 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minaz zalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Sadaqallahul azim. Dua ayat kita tengok dulu terjemahannya. Ayat yang 35, dan kami berfirman, merujuk kepada Allah SWT, memberitahu, wahai Adam, tinggallah kamu dan isteri kamu di dalam syurga dan makanlah. Maksudnya Allah sediakan dalam syurga itu dengan pelbagai jenis makanan yang ada di sana sesukamu, ikut suka hati kamu wahai Adam dan Hawa untuk menikmati segala apa yang telah Allah sediakan dalam syurga tersebut. Tetapi ada syarat, ada ancaman. Janganlah kamu mendekati pohon itu, pohon ini. Merujuk kepada apa, nanti kita akan kongsikan beberapa pandangan ulama berkaitan dengan pohon apa yang disebutkan oleh Allah SWT ini. Kelak kamu akan termasuk di kalangan golongan orang-orang yang zalim. Ayat ini ada dua cerita penting, bahawasanya Allah mengizinkan Nabi Adam dan isterinya tinggal dalam syurga dan menikmati segala apa yang ada di dalamnya. Dalam masa yang sama ada juga ancaman, amaran, jangan mendekati satu pohon ini. Apa yang berlaku berikutnya, Allah sambung ayat 36. Fa'azallahuma syaitan. Lalu syaitan memperdayakan mereka. Mereka pastinya merujuk kepada kedua-dua insan ini, tok dan nenek kita lah. Ya. Lalu syaitan memperdayakan mereka hingga mereka dikeluarkan dari segala nikmat di sana, yakni dari syurga. Segala nikmat yang mereka perolehi dalam syurga, mereka tak dapat lagi merasainya kerana sudah ada perintah daripada Allah supaya mereka berdua keluar daripada sana, telah melanggar larangan Allah. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian daripada kamu akan menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di muka bumi sehinggalah waktu yang ditetapkan. Maksudnya turun, nanti Adam, Hawa, termasuklah syaitan dan iblis diperintahkan untuk turun ke muka bumi, dan satu pihak kepada pihak yang lain pasti akan bermusuh di antara satu dengan yang lain. Dan begitu juga di kalangan manusia itu sendiri yang akan bermusuh sesama mereka satu ketika nanti. Dan di sana, di bumi itu nanti ada tempat tinggal dan kesenangan. Sehinggalah masa yang ditetapkan pastinya merujuk kepada hari kiamat, ataupun kiamat besar, ataupun kiamat kecil bagi setiap individu, iaitu kematian masing-masing. Tuan-tuan puan dimati Allah sekalian, ayat 35 dan 36. Ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Ayat 37 adalah kesinambungan apabila Adam telah melakukan satu kesilapan, melanggari apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka timbul rasa bersalah pada dirinya dan apa tindakan yang selayaknya dan sepatutnya baginda buat, iaitu kemudian Adam terima beberapa kalimah daripada Tuhannya. Kadang ulama yang banyak menjelaskan kalimah itu pastinya merujuk kepada kalimah permohonan maaf, taubat Nabi Adam kepada Allah SWT. Jadi kita akan kongsikan antaranya dalam surah Al-A'raf. Beberapa kalimah daripada Tuhannya lalu diterima taubatnya. Fataba alaihi, diterima taubatnya oleh Allah SWT. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Itu adalah sifat Allah, Tawwabur Rahim, adalah dua nama daripada 99 Asmaul Husna. Ayat 38 dan 39 ini kami berfirman, ayat 38, dua kontradaksi, dua perbezaan di antara orang yang beriman dengan orang yang tidak. Apakah kesan mereka nanti? Maka kami berfirman, Allah kata ayat 38, turunlah kamu semua dari syurga. Termasuklah Adam, termasuklah Hawa, dan sebelum itu Iblis sendiri. Sebab apa? Iblis asalnya dalam syurga. Kerana keingkaran dia untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, maka dia dilaknat dan dikeluarkan daripada syurga. Kemudian jika datang kepada kamu, bila kamu dah turun semua daripada syurga, turun ke muka bumi, kemudian jika datang kepada kamu petunjuk aku, pastinya petunjuk Allah ni melalui lisan para nabi, utusan Allah, Rasul, Nabi dan Rasul Allah SWT. Apabila datang kepada kamu petunjuk daripada aku, maka sesiapa yang mengikut petunjuk, maka sesiapa yang mengikut petunjukku melalui lisan para Rasul tadi, nescaya fala khaufun, tidak ada ketakutan pada mereka dan tidak ada duka cita ke atas mereka. Tidak ada ketakutan, pastinya merujuk kepada takut dengan azab Allah SWT, takut Allah tak terima amal soleh yang mereka buat, dan tidak ada duka cita kepada mereka kerana pastinya nanti akan disediakan nikmat yang sangat hebat sampai ke tahap syurga yang cukup luar biasa. Sebaliknya, tuan-tuan dan dimati Allah sekalian, ayat 39 bagi yang sebaliknya, dan bagi orang yang kafir, yang kufur. Ayat itu menyebutkan perkataannya walladzina kafaru, siapa yang menafi, menolak, tidak terima, tak percaya, kufur dengan ayat-ayat Allah SWT. Wa kadzabu, dan mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya ayat-ayat Al-Quran, apa saja yang dibawa oleh para Rasul, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Fiha khalidun, maka mereka kekal dalam neraka sampailah bila-bila. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah dua perbandingan jelas kepada kita bahawasanya perutusan Nabi Adam ini ke muka bumi adalah untuk mengajarkan manusia untuk beribadah pada Allah SWT dengan petunjuk yang Allah bagi, dengan wahyu yang Allah beri. Maka menjadi kewajipan kepada setiap manusia beriman dengan apa yang didatangkan kepada baginda untuk disampaikan kepada kita, dan mengelakkan daripada manusia kufur dan mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Tuan-tuan, puan-puan dimati Allah sekalian, sedikit saya kongsikan beberapa maksud daripada perkataan yang kita jumpa dalam firman Allah SWT tadi. Antaranya perkataan raghada, iaitu makanan yang bermacam-macam jenis yang Allah sediakan pada penghuni syurga. Dalam ayat itu merujuk kepada Nabi Adam dan juga isterinya Hawa, yang enak, yang lazat,
yang tidak susah pun didapatkan dan tidak terhalang untuk dimakan. Mudah dapat, senang sangat. Teringin je datang terus makanan tu. Kalau pokok, buahnya ada di dahan, kita teringin nak buah itu, dahan itu sendiri yang akan datang kepada penghuni syurga tersebut. Tinggal petik aja. Dan tidak ada benda yang dilarang untuk dinikmati. Kemudian ada perkataan hazihi syajarah. Pokok ini yang disebut sebagai pohon khuldi itu kan, memakan buah pohon itu, ada pandangan mengatakan gandum, pandangan mengatakan anggur, dan lain-lain lagi nanti kita akan kongsikan selepas ini. Patakuna, itu merujuk kepada dua orang. Sehinggalah kalian menjadi apa? Dua orang ini minaz zalimin, termasuk orang yang durhaka, yang zalim. Kerana apa? Kerana menganiaya diri sendiri, melanggari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu bila menyebut tentang perkataan zalim ini, lawannya adalah adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Maka zalim itu boleh berpenuh pada pelbagai kategori. Zalim kepada diri sendiri. Jadi dalam ayat ini, pastinya zalim itu kepada diri sendiri. Zalim kepada orang, zalim kepada makhluk Allah yang lain, dan sebagainya. Fa'azallahuma. Ayatnya ke-36 tadi. Fa'azallahuma. Yang mana syaitan itu menjerumuskan, menggelincirkan, menjatuhkan mereka ke dalam pelanggaran. Maksudnya, syaitan dengan hasutan dia telah menjatuhkan Nabi Adam dan Hawa termasuk dalam melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkataan fa'azallahuma ni daripada perkataan azzallah yang bermaksud jatuh. Ihbitu, turunlah. Itu satu perintah fi'il amar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, turunlah. Mustaqar, ada tempat kediaman. Maksudnya di bumi ni nanti akan disediakan tempat kediaman. Dan kita hari ni pun ada kediaman kita masing-masing. Mata', hal-hal yang dinikmati. Segala apa nikmat yang Allah sediakan. Mata'. Itu ada ayat banyak menyebutkan tentang supaya jangan sampai manusia terpengaruh dengan kemewahan dunia ini yang menjadi mata'ul ghurur. Kemewahan yang memperdaya, yang menipu. Kenapa jadi memperdaya? Kerana nikmat ini diguna untuk mendekatkan diri pada Allah SWT. Namun kalau sebaliknya, nikmat ini menjadikan orang makin sombong, makin bangga diri, makin jauh daripada Allah, makin membenci sesama manusia, bermusuh sesama manusia. Maka yang ini yang menjadikan nikmat tersebut sebagai benda yang memperdayakan. Termasuklah makanan, minuman, pakaian dan segala-galanya. Fatalaqa, ayat berikutnya, ayat yang ke-37 tadi, bermula dengan fatalaqa, maksudnya Adam ini mengambil, menerima ataupun diilhamkan. Maka sebab itu lahirnya lafaz Rabbana zalamna anfusana, fatalaqa lah itu. Maksudnya salah satu daripada maksudnya Allah mengilhamkan kepada Nabi Adam lafaz taubat kepada Allah. Fataba, merujuk kepada taubat, yakni kembali taat setelah melanggar ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan yang mati Allah sekalian, kalau kita tengok tadi dalam ayatnya, fataba alaihi kan, fataba alaihi. Kalau fataba digabung dengan an, fataba'an, itu merujuk kepada orang yang kembali daripada meninggalkan maksiat. Maksudnya orang yang bertaubat pada Allah dengan cara dia meninggalkan maksiat dia, berazam tidak mau ulang lagi. Tapi bila Allah menggunakan lafaz fataba'a ala, digabungkan tadi fataba'an, maksudnya baru taubat. Tapi kalau Allah menggabungkan fataba'ala dengan ala, maksudnya dalam ayat tadi fa'alaihi merujuk kepada Nabi Adam, maka itu merujuk kepada taubat yang sudah pun diterima oleh Allah SWT. Subhanallah. Faman tabi'a huda, barang siapa yang beriman kepada aku, yakni dengan beramal, melaksanakan segala ketaatan kepada Allah SWT, apa kesannya? Mereka tidak bersedih hati di akhirat, wala hum yahzanun. Mereka tidak bersedih hati di akhirat. Sebab apa tidak bersedih? Sebab di akhirat pasti mereka akan diganjari seperti mana yang telah dijanjikan oleh Allah, iaitu dengan syurga. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, merujuk juga maksudnya dengan kitab-kitab kami. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT menjadi kewajipan, salah satu daripada rukun iman kepada kita, mempercayai keempat-empat kitab sepenuhnya. Ashabun nar, yang ini merujuk kepada penghuni neraka, khalidun,
yang mana mereka ini sentiasa berada di sana, kekal dalam neraka. Mereka berdiam di sana untuk selama-lamanya, tidak akan mati dan tidak akan keluar. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada azab neraka. Tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian. Jadi rangkuman, saya ingin merangkumkan pada malam ini daripada ayat 35 hingga 39 tadi, boleh kita keluarkan isi-isi pentingnya, termasuklah juga dalam fiqh kehidupan kita, ada 7 perkara penting. Mudah-mudahan sempat masa kita dalam tempoh beberapa setengah jam daripada sekarang lebih kurang untuk kita kongsikan 7 perkara penting yang ada daripada ayat 35 hingga 37 ini. Yang pertama sekali, perbahasan tentang isteri kepada Adam, isteri Nabi Adam. Asal penciptaannya macam mana? Asal penciptaannya macam mana? Baik, yang pertama ada 2 pandangan, tuan-tuan yang mati Allah sekalian, ada 2 pandangan. Yang pertama pastinya yang biasa sudah kita dengar, iaitu diciptakan Hawa ini daripada tulang rusuk Nabi Adam, tulang rusuk paling atas. Seperti mana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 189. Surah Al-A'raf ayat 189. Yang memberi maksud, dialah yakni Allah SWT yang menciptakan kamu dari diri yang satu, merujuk kepada Adam AS. Dan daripadanya dia menciptakan isterinya, maksudnya daripada Adam itu terciptanya isterinya Hawa, agar dia merasa senang kepadanya. Jadi ayat ini digunakan hujah bahawasanya terciptanya Hawa itu memang daripada diri Nabi Adam itu sendiri. Bagian yang mana daripada diri Nabi Adam disinambungkan pula dengan hadis Nabi SAW bersumberkan daripada Abu Hurairah, riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, yang memberi maksud Nabi bersabda, berbuat baiklah kepada kaum wanita. Ausu, satu wasiat daripada Nabi SAW supaya berbuat baik kepada orang perempuan. Sebab sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dari tulang rusuk yang bengkok. Maka sebab itu wanita bersifat bengkok kerana asalnya daripada tulang rusuk yang bengkok. Sekiranya kamu ingin meluruskannya, pasti akhirnya nanti akan patah. Dan begitu juga dalam satu lagi hadis Nabi yang agak panjang, menggambarkan tentang penciptaan wanita ini daripada tulang rusuk. Maka kalau kamu nak meluruskannya, kalau guna kekerasan dan sebagainya, nak luruskan betul-betul juga, lama-lama patah dan tidak akan memberi manfaat. Namun begitu, tuan-tuan yang mati Allah sekalian, ramai juga di kalangan para ulama, termasuklah Imam Ar-Razi, dia menjelaskan bahawasanya penciptaan Hawa daripada tulang rusuk ini itu satu simbolik, satu perumpamaan. Digunakan perkataan minha, digunakan perkataan diciptakan Hawa ini minha, daripadanya. Contohnya dalam surah Ar-Rum ayat 21 itu, wa min ayatihi itu hinggalah akhir ayatnya. Antara tanda-tanda kekuasaannya, yakni merujuk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia menciptakan untuk kamu isteri dari jenismu sendiri. Jadi jenismu sendiri, supaya kamu datangnya rasa cenderung kepada rasa tenteram kepadanya, dan dijadikan di antara kamu, dijadikan oleh Allah SWT di antara kamu adanya 2 perasaan, 2 sifat yang penting, iaitu yang pertama mawaddah dan yang kedua adalah rahmah. Mawaddah lebih kepada al-madah, iaitu merujuk kepada penyediaan dari sudut fizikal, benda yang kita nampak, luaran, fizikal, pakaian, tempat tinggal, makanan dan sebagainya. Rahmah lebih kepada dalaman, sifat dalaman. Jadi ayat ini menggunakan perkataan minha itu merujuk kepada dari jenisnya sendiri. Maksudnya sama jenis dengan Nabi Adam AS, iaitu sama-sama di kalangan manusia, bukan jin, bukan malaikat dan seumpamanya. Bukan bermaksud diciptakan Hawa itu daripada badan suaminya ataupun mana-mana anggota daripada suaminya. Maksudnya datang daripada jenis yang sama macam Nabi Adam AS, kan? Antara hujah yang diguna oleh pandangan yang kedua ini yang mengatakan
penciptaan Hawa itu daripada jenis yang sama dengan Nabi Adam, iaitu bagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 37. Allah berfirman bermaksud manusia telah dijadikan dengan sifat ataupun bertabiat tergesa-gesa. Jadi hadis yang mengatakan diciptakan, yang tadi hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ceritakan perempuan dia pada rusuk, itu adalah sebagai satu perumpamaan, perbandingan, permitalan keadaan wanita yang bengkok perangainya. Perangainya merujuk kepada surah Al-Anbiya ayat 37 yang memang sifat manusia itu tabiatnya tergesa-gesa. Maka perlu diperbetulkan, diluruskan dengan penuh hikmah, penuh kasih sayang, kan? Penuh kesabaran dan seumpamanya. Sebab apa, itulah memang sudah sifat yang diciptakan oleh Allah SWT kepada mereka. Biologinya begitu. Baik, tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Jadi ada dua pandangan ya. Bengkok itu macam mana. Jadi menarik, makin luas maklumat kita. InsyaAllah kita akan menjadi orang yang lebih matang, yang lebih terbuka dan sebagainya. Baik, tuan-tuan dan mati Allah sekalian. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua berkaitan dengan, tadi disebutkan sebagai ada perkataan Al-Jannah. Al-Jannah dengan lafaz Al. Jannah kalau ikut bahasa bermaksud taman. Taman. Jadi timbul dua persoalan, dua pandangan. Adakah jannah ini yang mana satu ni? Taman yang di bumi atau taman yang di syurga? Taman di bumi atau taman di syurga? Jadi pandangan yang pertama mengatakan taman ni taman di bumi. Apa hujah mereka? Bahawasanya syurga yang disebut oleh Allah SWT yang didiami oleh Nabi Adam itu bukan benda yang abadi. Bukan satu benda yang abadi. Sedangkan syurga yang dijanjikan kepada orang yang taat itu syurga yang abadi. Tapi ini bukan syurga yang abadi. Tujuannya apa? Untuk menguji Nabi Adam sebagai tempat pengujian. Dan yang mana terletak jannah ini di kawasan Palestin. Di kawasan Palestin. Itu pandangannya. Apa lagi yang hujah mereka? Kalau abadi, kalaulah dikatakan syurga ini, syurga yang abadi, mana mungkin iblis boleh masuk? Dia katakan macam mana iblis boleh masuk dalam syurga tu? Sedangkan Allah sudah menjelaskan antaranya dalam surah An-Naba. Surah An-Naba ayat 35. Memberi maksud, di dalamnya mereka tidak mendengar kata-kata yang sia-sia. Dan tidak mendengar kata-kata yang dusta. Maksudnya dalam tempat tu, dalam syurga ni, elok aja perkataannya. Semua perkataan salamun, salamun, perkataan ucapan selamat, selamat. Tapi kalau begitu, macam mana iblis boleh masuk? Sedangkan iblis membawa kata-kata hasutan, godaan, ajak kepada kejahatan. Kan? Jadi itu pandangan. Yang ketiga, yang mereka bagi pandangan, penghuni syurga tidak keluar daripada situ. Seperti mana yang Allah janji dalam surah Al-Hijr ayat 48. Surah Al-Hijr ayat 48. Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Maksudnya bila dah masuk syurga, tak keluar. Duduk je dalam tu. Sampai bila-bila kekal dengan nikmat tersebut. Jadi macam mana Adam boleh masuk, lepas tu dikeluarkan. Jadi maksudnya itu bukan, pada pandangan mereka, bukan syurga yang abadi. Apa lagi hujah mereka? Syurga adalah satu tempat suci. Satu tempat yang suci. Suci daripada salah dan dosa. Bersih daripada salah dan dosa. Sedangkan iblis itu berdusta. Berdusta dengan apa kata-kata dia. Dan telah dikeluarkan. Dan Nabi Adam sendiri dan Adam telah dikeluarkan daripada syurga itu. Dikeluarkan sebab silap dia. Sebab kesilapan. Sedangkan mana ada benda silap-silap dalam syurga. Semuanya okey, semuanya bagus, semuanya baik, best saja. Dan satu lagi hujah, macam tidak logik. Macam tidak logik perkara ini berlaku di syurga kalau di langit yang kekal abadi itu. Sebab Nabi Adam memang sendiri telah meminta syajaratul khuld, pokok yang kekal. Maksudnya dia nak minta supaya kekal terus dalam tu. Sedangkan kalau memang dah kekal, kenapa lagi nak minta? Memang dah ada kat situ. Sedangkan memang dia sedangkan Adam memang sudah ada di dalam syurga tersebut, apa lagi nak minta? Itu pandangan. Ada pandangan mengatakan syurga di bumi. Namun begitu, tuan-tuan mati Allah sekalian, kita lihat pada pandangan yang kedua yang mengatakan syurga itu syurga yang di langit. Dan ini adalah merujuk kepada pandangan majoriti ulama.
majoriti ulama, yang mana syurga itu adalah negeri abadi dan ganjaran bagi mukmin pada hari kiamat. Apatah lagi Allah menggunakan dalam ayat ini perkataan jannah itu dengan ada awalannya dengan al. Al itu merujuk kepada alif lam ma'rifah, khusus. Maksudnya memang spesifik. Syurga itulah juga yang nanti akan dimasuki oleh mukmin yang diberi ganjaran kerana ketaatan mereka pada hari kiamat nanti. Berkaitan dengan hujah yang dibawa oleh mengatakan di bumi tadi, bagi yang memberi pandangan bahawasanya syurga yang terlibat ni adalah syurga di langit, berkaitan dengan iblis, bukan satu benda mustahil iblis boleh masuk. Bukan satu benda yang mustahil iblis boleh masuk. Ciri-ciri syurga yang disebut baru saja wujud bila masuknya ahli syurga nanti. Ciri-ciri yang Allah sebut dalam Quran yang sekian banyak, syurga tu begini, nanti akan dimasuki, akan betul-betul wujud bila mana ahli syurga masuk. Yang pertama ini wujud, tapi yang realitinya dia sebenar bila dijanjikan kepada mereka yang taat di hari kiamat nanti. Apa lagi hujah yang mengatakan di langit? Sebab ada saja malaikat yang keluar masuk. Memang setiap hari ada saja malaikat yang keluar dan masuk daripada syurga. Dan begitu juga kisah Nabi Idris, apatah lagi mukjizat besar Nabi Muhammad SAW dan peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi juga dapat masuk dan dapat keluar. Berkaitan dengan soal kenapa Nabi Adam meminta supaya dapat pohon yang abadi ini adalah sebagai satu bentuk keinginan. Satu bentuk keinginan untuk mendapatkan yang paling bagus, yang paling afdal, yang paling sempurna, supaya dia terus kekal berada di dalamnya. Seperti mana kita di dunia ini tidak putus-putus, supaya minta sentiasa kekal dalam syurga Allah SWT. Dapat masuk syurga dan terus kekal di dalam syurga. Begitu jugalah dalam keadaan Nabi Adam ini, dia dah duduk dalam syurga, maka dia minta supaya terus kekal dalam syurga selama-lamanya. Namun perancangan Allah itu jauh lebih hebat, bagaimana nanti nak ditetapkan supaya Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi, mentadbir bumi dengan penuh kebaikan dan ketaatan pada Allah SWT. Tuan-tuan puan dimati Allah sekalian. Yang ketiga, berkaitan dengan pohon tadi. Hadhihi syajarah, pokok tadi kan. Berbagai pandangan, ada yang mengatakan anggur. Maka sebab itu perahan anggur, khamar itu diharamkan. Ada pandangan mengatakan sunbulah. Sunbulah ini telah dirujuk pohon yang datangnya daripada kawasan Asia, yang daripada saripatinya itu menjadi bahan untuk buat minyak wangi. Ada pandangan mengatakan pokok tin. Namun begitu yang pasti tidak ada pendetilan. Allah sebut secara umum saja. Yang pasti pohon itu adalah pohon yang dilarang oleh Allah SWT kepada Nabi Adam sebagai adanya peraturan. Baik, macam mana boleh makan? Timbul persoalan kan, nanti orang timbulkan persoalan. Macam manalah Adam dan Hawa ini boleh makan? Sedangkan dah diingatkan, dah ada peringatan, jangan dekat dengan pokok ni, dan dah ada ancaman lagi. Kalau buat, nanti jadilah kamu fatakuna minaz zalimin, masuk di kalangan orang zalim. Dua-dua tu sudah dilaksanakan oleh Allah SWT kepada Adam, iaitu diberi peringatan, lepas tu dia beri ancaman. Maka macam mana juga masih boleh berlaku perkara berikut. Ada pandangan yang mengatakan bahawasanya mereka itu makan daripada pohon lain, bukan pokok yang Allah tunjuk tu. Allah tunjuk tu satu pokok, tapi dia pergi makan buah daripada pokok lain. Sebab apa? Mereka berpendirian bahawasanya pokok itu je yang tak boleh makan. Tapi rupanya keterangan Allah maksudnya pokok itu dan sama jenis dengannya. Pokok-pokok lain yang sama jenis dengannya tak boleh. Maka berjayalah iblis menggoda. Dia kata yang itu saja tak boleh, yang lain-lain tak ada masalah. Maka atas godaan itulah, dengan kealpaan dia, kesilapan dia termakan buah tu daripada pokok lain dengan harapan itu bukanlah di mana yang dilarang oleh Allah SWT. Namun begitu, di sisi Allah SWT, dia nak menghendaki bahawasanya pohon itu dan yang mana-mana sama jenis dengan pohon tersebut tidak boleh. Dan inilah yang diberi pandangan oleh Imam Al-Tabari dan juga Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsir masing-masing. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya tuan-tuan,
Yang keempat, taubat Adam. Yang mana? Yang tadi yang fataba alaihi, Allah menerima taubat dia. Jumhur ulama mengatakan bahawasanya Nabi ini semua maksum. Terpelihara daripada dosa, daripada dosa besar, dosa kecil. Maka atas dasar sifat ismah inilah, ismatul rasul inilah, kita diperintahkan secara mutlak untuk mengikut para nabi. Cumanya silap Adam ini terjadi sebelum dia jadi nabi. Maksum, sifat ismah ini terjadi selepas seseorang itu dilantik menjadi nabi. Ataupun yang kedua, pandangan yang kedua, iaitu sebab terlupa. Sebab terlupa. Disebutkan derhaka untuk nak menunjuk, kenapa disebutkan sampai ke tahap zalim itu, derhaka itu nak menunjukkan betapa besarnya pelanggaran tu. Besarnya pelanggaran kepada Allah itu. Dan yang pasti, lupa, alpa tidak akan menafikan kemaksuman. Kesilapan tidak menafikan kemaksuman. Lupa. Contohnya Allah sebut dalam surah Taha ayat 115. Dan sesungguhnya telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tapi dia lupa. Tapi dia lupa akan perintah tersebut, dan tidak kami, yakni Allah, tidak mendapati padanya kemahuan yang kuat. Bukanlah kata dia sungguh-sungguh, berkeras sangat nak ambil makan buah tu dan sebagainya. Tidak nampaklah kesungguhan dia, tapi apalah, pokok lain kan. Tadi tunjuk pokok lain, ini pokok lain, boleh makan. Tapi kesilapan. Maka lafaz taubatnya seperti mana yang biasa kita abadikan dalam doa kita tidak ketinggalan. Pastinya doa yang diucap oleh para nabi ni adalah antara doa yang paling bagus. Surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran hanya menyebut taubat Adam saja. Timbul juga persoalan. Quran menyebut taubat Nabi Adam saja. Tidak Hawa. Kerana apa? Kerana Hawa ini menjadi ikutan kepada Adam. Begitu jugalah dalam sekian banyak ayat Quran dan juga hadis Nabi SAW bila menyebut tentang kaum lelaki, sebenarnya kaum perempuan pun mengikut sekali. Kalau ada kefaruan, ikut sekali. Kalau ada manfaat, kelebihan, ikut sekali. Cuma dalam kes-kes tertentu, bila orang perempuan bertanya kepada Nabi, tak ada yang khusus pada mereka, Allah menurunkan ayat yang khusus kebaikan itu kepada wanita-wanita tertentu. Baik, tuan-tuan perempuan yang mati Allah sekalian. Itu yang keempat, dan mengikut Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, kalimah yang paling disukai oleh Allah SWT, seperti mana yang diucapkan oleh Nabi Adam AS. Subhanakallahumma wa bihamdik, tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, la ilaha illa anta zalamtu nafsi, faghfirli, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdik, satu pujian pada Allah SWT. Puji dulu ya, maha suci, maha mulia, maha pujian. Tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, la ilaha illa anta zalamtu nafsi, aku zalim diri sendiri, faghfirli, maka ampunkanlah aku. Innahu, sesungguhnya la yaghfiru dhunuba illa anta, tidak ada yang mengampunkan dosa ini melainkan Engkau, wahai Allah SWT. Baik, seterusnya yang kelima, persoalan macam mana iblis ni boleh masuk dalam syurga. Macam mana iblis ni boleh masuk dalam syurga? Macam pelik kan? Agak pelik macam mana iblis boleh masuk, sedangkan dia telah kena usir. Sebelum tu memang iblis adalah hamba Allah yang taat, duduk dalam syurga. Tapi bila dia derhaka dan dilaknat, maka dia kena usir. Yang pertama, dihalang masuk, iblis ini sebenarnya dihalang masuk dalam syurga itu dalam bentuk pemuliaan. Maksudnya, tak masuk sebab apa? Tak dimuliakan, sebab dia terlaknat, terhina. Seperti masuknya malaikat, macam malaikat masuk keluar syurga itu satu bentuk kemuliaan. Begitu juga nanti hamba Allah yang taat itu sebagai satu bentuk kemuliaan. Tapi tidak dihalang masuk dengan tujuan untuk menggoda. Dan juga satu ujian kepada Adam dan Hawa. Bukan bentuk pemuliaan, tapi bentuk godaan, penghinaan lah kepada dia. Yang kedua punya pandangan, iblis tidak masuk dalam syurga. Iblis tak dapat masuk pun dalam syurga dan tidak sampai pun kepada Nabi Adam. Tapi yang sampai kepada Nabi Adam dan Hawa adalah bisikan. Bisikan-bisikan jahat. Sebab tu kita selalu disebutkan bisikan-bisikan yang di telinga dan sebagainya.
Bagaimana Nabi mengingatkan kita, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Boleh masuk dekat dengan kita. Maka godaan itu yang sampai kepada Adam dan juga Hawa sehingga dia terpengaruh. Seterusnya tuan-tuan yang mati Allah sekalian, penghujung kisah kita ini, ayat 38 dengan 39. Ayat 38 menjelaskan semua perbuatan manusia dicipta oleh Allah SWT. Kita belajar bab akidah, bab tauhid, adanya af'alullah, af'alul ibad, perbuatan Allah dengan perbuatan hamba. Jadi asasnya semua perbuatan diciptakan oleh Allah SWT. Jadi bagaimana Allah menyediakan untuk manusia itu melaksanakan perbuatan dia, af'alul ibad, itu yang penting supaya nanti tidak tersalah faham bagaimana qadariyah, kan? Ajaran tauhid qadariyah, dia mengatakan manusia yang mencipta perbuatannya sendiri, segala-galanya daripada manusia sendiri. Allah cipta je manusia, apa yang berlaku pada manusia itu atas dia sepenuhnya. Dia terbalik pula daripada Mu'tazilah. Allah cipta kita sepenuhnya, kita dikira macam orang yang melakukan dan melakonkannya saja, segala-galanya daripada Allah. Pun terbalik. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah dia buat kesinambungan di antara kedua-duanya. Adanya af'alullah, adanya af'alul ibad. Jadi kita bertindaklah di atas apa yang Allah kurniakan kepada kita dari sudut af'alul ibad, itu perbuatan hamba. Usaha, doa, tawakal, segala rezeki nikmat yang Allah kurniakan, manfaatkan sebaik yang boleh. Itu af'alul ibad. Gunakanlah. Maka ayat ini menjelaskan, ayat 38, sesiapa yang didatangi petunjuk melalui lisan Rasulnya, lalu dia ikut, maka akan mendapatlah keselamatan dia di akhirat. Dunia ini pun selamat daripada kesesatan, di akhirat selamat daripada api neraka, insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan ayat yang ke-38 ini. Sebaliknya, kita minta lindung daripada ayat yang ke-39. Siapa orang yang tidak mengikut petunjuk Allah SWT, iaitu dengan mengingkari ayat-ayat Allah SWT, menafikan dan mendustakan, balasannya hidup kekal dalam neraka kerana ikut bisikan daripada syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Itu benda asas. Dan yang ketujuh, tuan-tuan, perempuan yang mati Allah sekalian, daripada ayat 35 hingga 39 ini, perbahasan tentang malaikat. Malaikat. Malak. Ada perkataan malak jadi malaikah. Pastinya malaikat adalah salah satu daripada makhluk Allah SWT yang wajib kita percaya, ada 10. Jadi rukun iman yang kedua. Nama-namanya, tugas-tugasnya, itu rukun iman. Pembawaannya, ya, sentiasa taat kepada Allah SWT, bersih daripada sebarang maksiat. La ya'sunallah, dia tidak pernah maksiat, derhaka pun kepada Allah SWT, taat sepenuhnya. Besarnya, sayapnya, subhanallah. Walau begitu, Nabi dalam kehidupan baginda menjadi Rasul 23 tahun, 2 kali, kan? 2 kali saja Nabi dapat lihat Jibril ni secara betul-betul, fizikal Jibril itu, ya. Jadi timbul persoalan, tuan-tuan, ni. Ada juga dibahaskan, mana yang lebih baik sebenarnya, malaikat ataupun manusia? Mana yang lebih afdal? Ada pandangan mengatakan malaikat yang lebih bagus, malaikat yang lebih afdal, lebih diutamakan. Contohnya surah Yusuf ayat 31. Bagaimana isteri-isteri pembesar Mesir itu bila di mana dijemput oleh isteri Al-Aziz, iaitu Zulaikha. Dan mereka berkata, maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia, malakun karim. Malakun karim, malaikat yang mulia. Maka maksudnya bila dia tengok, handsome sangat Nabi Yusuf ini kata, ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi diguna dalil ini bahawasanya malaikat lebih mulia daripada manusia. Yang kedua, ada pandangan mengatakan manusia lebih afdal daripada malaikat. Ya. Kerana apa? Malaikat ni memang logik lah kecenderungannya kepada kebaikan. Sebab apa? Dia tidak ada nafsu, dia ada akal saja. Sedangkan manusia ni boleh jadi cenderung kepada baik, boleh jadi cenderung kepada jahat. Sebab apa? Lawan berdua ini. Akal mengajak cenderung kepada kebaikan, nafsu cenderung kepada kejahatan. Maka hatinya yang akan menjadi raja penentu kepada dia. Kalau akalnya dapat menguasai nafsunya, maka dia akan jadi orang yang begitu bagus
dan usaha untuk melawan nafsu ini berterusan. Mujahadah itu berterusan. Maka sebab itu ada yang mengatakan manusia lebih afdal daripada malaikat. Ada pula pandangan mengatakan di kalangan orang awam, di kalangan yang awam, orang awam dan malaikat lebih afdal daripada manusia yang awam. Awam. Malaikat awam lebih afdal daripada manusia yang awam. Namun kalau manusia yang khusus menuju kepada Nabi dan Rasul, kedudukan Nabi dan Rasul ini lebih afdal daripada malaikat yang khusus. Namun begitu kalau mengikut Wabah Zuhaili dalam kitab tafsirnya At-Tafsir Al-Munir, dia kata perkara ini tidak perlulah dibahas, tapi inilah untuk maklumat perkongsian kita bersama adanya pandangan mana yang lebih afdal. Namun kalau mengikut Dr. Wabah, dia katakan malaikat itu lebih afdal lah, lebih afdal dan mulia. Baik, penutup tuan-tuan yang mati Allah sekalian, penutup kepada ayat 3539 ini pastinya berkisar tentang kisah Nabi Adam AS. Nabi Adam ini disebut sebanyak 25 kali dalam Al-Quran, 25 kali. Dalam dua keadaan, ada ayat yang menyebutkan tentang nama Nabi dan juga sifat dia sekaligus, nama dia dan sifat. Contohnya surah Baqarah, dalam surah Ali Imran pun ada, Al-A'raf, surah Isra, surah Kahfi. Kita baca surah Kahfi ayat 50 itu ada cerita Nabi Adam. Kemudian ada juga yang Allah menyebutkan dalam Quran tentang sifatnya saja. Tidak disebutkan nama tapi sifatnya merujuk kepada Adam. Iaitu surah antaranya surah Al-Hijr, surah Sad. Surah Sad. Jadi berkaitan dengan Nabi Adam ini ada 6 topik yang boleh kita bincangkan, yang boleh kita kongsikan. Saya sebut saja 6 topik. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perkongsian kita pada siri yang akan datang. Ada 6 topik berkaitan dengan kisah Nabi Adam ini. Yang pertama, penciptaannya daripada tanah. Yang kedua, perintah kepada iblis ini untuk sujud kepada Nabi Adam. Yang ketiga, sebab pelanggaran iblis dan hukumannya. Apa sebab dia tak mau terima arahan Allah supaya sujud kepada Nabi Adam dan apa hukuman yang dia terima. Yang keempat, tentang pemilihan Adam menjadi khalifah di muka bumi. Yang kelima, keistimewaan Adam berbanding dengan malaikat dan juga makhluk lain yang diajar kepadanya nama-nama benda. Dan yang keenam, tinggalnya Adam dan Hawa dalam syurga dan bagaimana kisah mereka dikeluarkan daripada syurga tersebut. Alhamdulillah, terima kasih di atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah SWT dan menambahkan lagi maklumat kita berkaitan dengan kisah atuk dan nenek kita, dan supaya jelas kepada kita bagaimanakah, siapakah kawan, lawan, bagaimana kedudukan iblis dalam kehidupan kita supaya menjadi panduan kepada kita bersama. Segala yang baik itu daripada Allah SWT, segala kekurangan daripada saya sendiri. Astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim. Moga berjumpa, diberikan kesihatan kepada kita semua, diselamatkan daripada wabak ini sebaik yang boleh, insya-Allah diberikan penawar. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada siri kuliah yang akan datang. Jangan lafaz, wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.